Tumpuan berita malam ini. Tun Pehin Seri Dr. Wan Junaidi, Chancellor Baharu UNIMAS. Sarawak bakal tubuh pusat AI, wujudkan ekosistem AI dinamik. Percepat agenda digital Sarawak. IDEX 24 main peranan bentuk strategi jadikan Sarawak gergasi ekonomi digital. Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Alfairez Jemurin. Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehin Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dimasyhurkan sebagai Chancellor Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS yang keempat. Pemasyhuran ini bertujuan meneruskan legasi kepimpinan cemerlang Chancellor terdahulu, Allahyarham Tun Pehin Seri Dr. Abdul Taib Mahmud. Sebagai tokoh berkaliber, berwawasan dan berpengalaman luas dalam bidang pengurusan dan tadbir urus, Tun Pehin Seri Dr. Wan Junaidi diyakini akan terus memperkukuh visi dan misi UNIMAS sebagai sebuah universiti berorientasikan komuniti dan lestari selaras dengan motonya Universiti Komuniti Lestari. Dengan rasa rendah hati, saya menerima tanggungjawab besar ini. Saya sedar bahawa memikul amanah sebagai Chancellor sebuah universiti bukan sahaja merupakan satu penghormatan tetapi juga membawa tanggungjawab besar. Ia bukan sekadar simbol kepada universiti ini tapi juga berperanan penting sebagai penggerak aspirasi UNIMAS untuk terus melangkah kecemerlangan dalam bidang akademik dan penyelidikan, baik di tingkat nasional maupun antarabangsa. Sekalum penghargaan turut saya ucapkan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi atas pelantikan ini. InsyaAllah saya akan memanfaatkan peluang ini untuk mencurah bakti dan khidmat saya demi kemajuan negeri Sarawak serta negara Malaysia yang kita cintai. Tun Pehin Seri Dr. Wan Junaidi berucap demikian selepas menerima watikah pelantikan yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir dalam Majlis Istiadat Pemasyhuran Chancellor UNIMAS di Bilik Menghadap Utama Astana Negeri Sarawak pada Rabu. Turut hadir ialah isteri yang di-Pertua Negeri Sarawak, Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah binti Muhammad Sanusi, Timbalan-Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugambas dan Datuk Amar Profesor Dr. Sim Kue Hian, Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Sri Roland Sagawiin, Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rapai, Setiausaha Persekutuan Negeri Sarawak, Datuk Ahmad Nazri Muhammad Hassan dan Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Tan Sri Datuk Sri Panglima Sulong Majrai. Terdahulu, semasa berucap, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir memberitahu Tun Pehin Seri Dr. Wan Junaidi merupakan figura hebat yang tidak lekang dalam menimba ilmu dan pengalaman serta mempunyai perspektif global yang luar biasa. Katanya beliau bukan sahaja mempunyai pengalaman karier di dalam dunia politik, bidang kepolisan dan perundangan, bahkan berkecimpung sebagai seorang penulis prolifik. Kuat berdiri pohon kerana akarnya, kuat akar kerana tanah. Begitulah harapan saya dengan pelantikan Tuan Yang Terutama Tun Pehin Seri sebagai Chancellor UNIMAS yang baru. Kekuatan universiti bertambah teguh dengan peranan Tuan Yang Terutama Tun. Kerjasama erat di antara UNIMAS dan kerajaan negeri dan persekutuan dipereratkan lagi. Ibarat jua condong yang akan menongkat, rebah yang akan menegakkan. Tuan Yang Terutama Tun dilihat sebagai sosok pemimpin yang akan bersama-sama UNIMAS membantu dan sebagai arah pandu dalam apa jua perancangan universiti kelak insya-Allah. Sementara itu, Naib Chancellor UNIMAS Profesor Dr. Ahmad Hatta Rashid turut mengakui kehebatan Tun Pehin Seri Dr. Wan Junaidi yang dilihat terletak kepada komitmen beliau yang tinggi dalam menggalas segala tanggungjawab ketika bertugas sebagai anggota polis, peguam, ahli parlimen, ahli politik dan sebagai Tuan Yang di-Pertuan
Dewan Negara. Dengan terzahirnya pemasyuran ini, Tun Pehin Seri Dr. Wan Junaidi secara rasmi diberikan kuasa untuk mempengerusikan Majlis Convocation, menganugerahkan ijazah dan melaksanakan apa-apa kewajipan seperti yang diperuntukkan oleh Perlembagaan Akta Universiti dan Kolej Universiti. Dalam mendepani dunia teknologi yang beraruskan kepada kecerdasan buatan AI, Kerajaan Sarawak bakal menubuhkan pusat AI yang akan meneraju inisiatif kerajaan dalam penggunaan AI dan integrasinya ke dalam infrastruktur digital di Bumi Kenyalang. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, pusat ini amat penting dalam usaha memacu inovasi dan mengetengahkan Sarawak sebagai pusat penyelidikan dan perkembangan AI. Tambahnya melalui kerjasama strategik dengan institusi akademik, pemimpin industri dan entiti kerajaan, Pusat AI Sarawak sedang membina ekosistem AI yang dinamik. One of the centre's flagship initiative is the AI for Smart Agriculture program, which utilizes AI-powered data analytics to optimize crop yields and promote sustainability in agriculture. The centre is also spearheading healthcare projects such as predictive analytics for early disease detection and enhancing energy efficiency through AI-driven smart grid system. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan persidangan ekonomi digital antarabangsa Sarawak 2024 IDEX 2024 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Rabu. Dalam membudayakan lagi industri yang beraruskan teknologi AI ini, Premier Sarawak dalam ucapannya turut melancarkan inisiatif pembangunan bakat AI. Menurutnya, ia usaha untuk membangunkan tenaga kerja yang mahir dengan kompetensi AI yang canggih selaras dengan permintaan industri masa depan. This initiative underscores our commitment to harnessing AI as a fundamental driver of digital transformation across various sectors. Tambahnya, Kerajaan Sarawak telah membentuk unit AI dalam perkhidmatan awam dan membangunkan pusat data AI untuk mengukuhkan keupayaan kerajaan. Untuk mencapai usaha ini, Kerajaan Sarawak katanya akan bekerjasama rapat dengan pakar industri, akademia, pihak berkuasa persekutuan dan badan antarabangsa memastikan sumbangan yang bermakna dalam perjalanan transformasi AI di Sarawak. Dalam ucapan sama, Datuk Patinggi Abang Zohari turut melancarkan Sarawak Technology and Innovation Sandbox dan program Residensi Digital Sarawak SDRP bagi mempercepatkan agenda digital negeri ini. Menurutnya, SDRP adalah inisiatif berani yang bertujuan menarik profesional, pekerja jarak jauh, usahawan asing dan pelabur ke Sarawak. Dengan terma yang fleksibel, ujarnya, kerajaan memposisikan Sarawak sebagai pusat digital inklusif yang menyambut bakat global. Our first initiative under this program, di Rantau Sarawak, will open for application early next year in collaboration with Malaysian Digital Economy Corporation MDEC, further solidifying Malaysia's status as a top destination for digital nomads in Southeast Asia. Selain itu, katanya Sarawak Technology and Innovation STI Sandbox yang dibangunkan dengan kerjasama National Technology and Innovation Sandbox, Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC, Startup Borneo dan Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas bertujuan memudahkan peralihan Sarawak kepada ekonomi berasaskan pengetahuan. The STI Sandbox is expected to drive innovation in agri-tech, smart cities, and cultural industries, positioning Sarawak as a food security hub and supporting the post-COVID-19 Development Strategy 2030, aligning with Sarawak's commitment to balancing progress with sustainable innovation.
Melalui inisiatif ini, katanya ia akan mengukuhkan komitmen Kerajaan Sarawak untuk membangunkan ekonomi digital yang dinamik, inovatif dan terhubung secara global. Hadir sama Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfiah Awang Nasar, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Dato' Sri Julaihi Narawi, Setiausaha Kerajaan Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi dan Dato' Liwan Lagam, Pengerusi Sistem Maklumat Sarawak Sdn Berhad Sains Tan Sri Dato' Patinggi Dr. George Chan Hong Nam, Pengerusi SDEC Dato' Amar Tan Sri Dr. Muhammad Morshidi Abdul Ghani serta tetamu kenamaan yang lain. Terdahulu, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar dalam ucapan aluannya berkata, IDEX 24 memainkan peranan penting untuk membentuk dan melakar strategi dalam usaha menjadikan Sarawak sebagai gegasi ekonomi digital di peringkat global menjelang 2030. Menurutnya, IDEX 24 kali ini menjemput pemain industri termasuklah syarikat-syarikat berkepentingan, pakar ekonomi, pembuat dasar dan inovator untuk meneroka potensi transformasi teknologi. As the world grapples with challenges of climate change, environmental degradation and resource depletion, it has become increasingly clear that embracing advanced technologies such as AI is crucial in addressing these issues. This year's themes resonate with the global imperative for sustainable development and our commitment to creating a future for economic prosperity, social inclusivity and environmental sustainability. Dato' Amar Muhammad Abu Bakar yang juga pengerusi IDEX 24 menambah pada edisi ke-7 ini, persidangan akan menggaris beberapa perkara penting termasuklah bandar pintar, peranan wanita sebagai peneraju industri teknologi serta penekanan kepada kemahiran, keusahawanan dan inovasi. By promoting diversity and inclusion in technology, we can unlock the full potential of our talent pool and stimulate innovation across all sectors and society. Chef Dimijon CDM Kontingen Sarawak bagi Temasya Sukan se-Malaysia Suksem ke-9 2024. Dato' Baklan Bangit telah hadir memberi sokongan kepada pasukan pingpong Sarawak di Dewan Jubli Perak, Kuala Nerus pada Rabu. Kehadiran beliau yang juga Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Pentadbiran turut diiringi Timbalan CDM Suksem ke-9. Sarawak merangkap pengarah unit pentadbiran Dato' Muhammad Junaidi Mohidin. Dato' Baklan mengambil kesempatan itu untuk memberi kata-kata semangat kepada para pemain dan sempat menyaksikan perlawanan antara Sarawak menentang Sabah. Sarawak tewas 2-3 untuk pusingan pertama peringkat kumpulan A dan akan meneruskan kempen menentang Johor selepas ini. Sementara itu, nasib berbeza di lakar skuad bola sepak Suksem Sarawak apabila layak ke pusingan kedua selepas menumpaskan Perlis 4-1 pada Rabu. Dalam aksi yang berlangsung di Padang A, Kompleks Sukan Negeri Terengganu, Sarawak mendahului lawan menerusi jaringan Muhammad Muzakir Arif Saini. Perlis bagaimanapun berjaya menyamakan kedudukan sebelum babak pertama tamat. Perlawanan tampak kurang seimbang dengan serangan-serangan berbahaya yang dilancarkan Sarawak kerap menguji kekebalan pertahanan Perlis sebaik wisel babak kedua bermula. Serangan bertali arus Sarawak akhirnya membuahkan hasil daripada tadukan pemain jersey 17 Epinizam Effendi berjaya menerjah gawang Perlis. Neymar skuad Sarawak Muhammad Syafiq membuat kejutan dengan sepakan deras dari luar kotak penalti, menumpaskan penjaga gol Perlis untuk gol ketiga Sarawak. Syafiq sekali lagi menghadiahkan gol keempat juga dari luar kotak penalti bagi mengesahkan slot ke pusingan kedua untuk Sarawak. Dato' Muhammad Junaidi turut hadir memberi sokongan kepada pemain Sarawak. Sekian berita UKAS bersama saya Alfairez Jemurin. Sila like, share dan follow semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Mengakhiri buletin UKAS dengan paparan pertandingan sempena Sukan se-Malaysia Suksem ke-9 2024 pada Rabu. #saluran informasi rakyat. Salam UKAS.